Hanya satu klik, segala maklumat di internet boleh diakses tanpa sempadan. Hingga tanpa kita sedari, kemudahan teknologi itu mendedahkan kita semua termasuk anak-anak kecil kepada gejala negatif seperti bahan pornografi. Melihat pornografi sebagai antara penyumbang berlakunya gejala sosial, jenayah rogol dan sumbang mahram, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO dikenali sebagai wadah pencerdasan umat Malaysia giat menggerakkan kempen kesedaran sekeluarga tolak pornografi sejak awal 2017. Ikuti ulasan lanjut naib Presiden Wadah yang juga pakar keselamatan maklumat Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Nur Izura Uzir membicarakan isu ini. Secara globalnya, gejala pornografi ni sangat-sangat kita kata apa? Besar, meluas sebenarnya. Macam saya sebut tadi, mudah didapati, bersepah-sepah di luar sana. Ya, daripada katakan orang kata apa? The main producer, pengeluar utama filem-filem pornografi adalah Amerika Syarikat. Pada tahun 1997, cuma ada lebih kurang 1,000 website lucah. Zaman tu pun kebanyakan yang kita kata kalau ada bahan lucah pun berbentuk dalam majalah, dalam bentuk majalah seperti kita pernah dengar majalah Playboy dan sebagainya. Oleh itu website-website atau berbentuk pornografi ni tak begitu banyak lagi pada zaman tu. Tetapi hampir 20 tahun selepas itu, kalau ikutkan statistik daripada drx.com ni, pada tahun 2015 telah wujud lebih 2.5 juta website pornografi. Beza banyak tu, daripada 1,000 jadi 2.5 juta ya, dalam tempoh 18 tahun begitu. Kerana apa? Ia sebenarnya adalah satu industri yang sangat besar kalau ikutkan pendapatannya. Daripada statistik Dr. X ni juga menunjukkan bahawa pendapatan industri pornografi secara global adalah sebanyak 97 bilion USD dan ianya dikatakan mengatasi keuntungan yang dibuat oleh ataupun pendapatan industri teknologi seperti Yahoo, Google dan sebagainya. Itu yang dikatakan begitulah. Kalau kita lihat ya, waktu yang diambil untuk menonton pornografi adalah sebanyak 4.6 bilion jam seluruh dunia dalam tahun 2016 kan. Daripada jumlah download yang ataupun muat turun ya, jumlah muat turun 35% daripadanya adalah untuk download bahan-bahan berbentuk lucah, bahan-bahan bentuk pornografi. Saya sebelum ni pun, saya sendiri pun tak tahu bahawa pornografi itu boleh menyebabkan ketagihan. Kita memang dengar, kita tahu kewujudan pornografi itu, tapi kita pun pelik bila orang tengok sekali rasa nak tengok lagi. Nak tengok lagi kan? Kenapa? Rupa-rupanya kajian dia menunjukkan, even di University Cambridge pun ada satu kajian yang saya terbaca ya, menonton pornografi dia memang akan mengubah dipanggil grey matter dalam otak kita. Satu bahagian dalam otak yang akan diubah, dia punya kita kata chemical dalam tu lah yang menyebabkan berlakunya ketagihan. Dan dikatakan ketagihan pornografi ni sama dengan ketagihan dadah. Bila tengok sekali nak tengok lagi dan nak dos yang lebih tinggi. Kenapa? Kerana dalam otak kita ada hormon-hormon yang dijadikan untuk ialah hormon yang Allah jadikan pada kita ni adalah untuk memberi kebahagiaan, untuk memberi kepuasan. Misal kata dopamin ya, satu hormon tu, salah satu daripada hormon tu adalah dopamin yang ianya untuk memberi kepuasan. Bila ada kasih sayang suami isteri, ada hubungan suami isteri, dia akan memberi kepuasan, dia menimbulkan rasa kebahagiaan, rasa timbul kasih sayang, mengeratkan kasih sayang. Jadi
pada situasi biasa, dopamin dirembeskan sebanyak 5 kali saja. Ya, begitu. Ya. Dan bila dirembeskan, itulah kita dapat timbul perasaan-perasaan yang saya sebutkan tadi. Tetapi bila menonton pornografi, otak kita akan merembeskan dopamin ni sebanyak 300 kali. Bila tengok lagi banyak. Sehingga pada satu ketika otak pun akan menjadi letih. Ya, otak akan jadi letih kerana terlalu banyak dopamin yang dikeluarkan. Macam kita bersukan lah kan. Kalau bersukan sikit-sikit tu okey, badan okey. Tapi bila terlalu banyak, tanpa kawalan kita kata, badan pun akan jadi lemah kan. Begitu juga dengan otak kita. Dan bila dia makin letih, dia akan timbul rasa tidak puas. Dia nak keluarkan lagi. Sehingga timbul rasa lama-lama tu jadi dah tak ada kepuasan. Tengok pun dah macam tak puas lagi. Dan mula mencari bahan-bahan yang lebih, kita kata lebih advance, dan sampai ke satu tahap mungkin nak mencuba pula, kerana tak puas dah, nak tengok saja dah tak puas, nak mencuba lagi. Itu yang membimbangkan kita, dan inilah yang membawa pada gejala-gejala sosial tadi lagi. Baik, sebenarnya Wadah telah membincangkan tentang isu-isu keluarga, masalah-masalah sosial sejak tahun dah 2015, 2016 lagi. Daripada siri-siri perbincangan yang kita buat tu, maka pada 2016, pada Muktamar Wadah tahun 2016, September 2016, kita ataupun Presiden telah melancarkan stop. Maka pada 2017, sejak 2017 Januari lagi kami telah melaksanakan kempen stop ni, dan sepanjang Januari 2017 sehingga sekarang Wadah telah melaksanakan lebih 50, hampir 60 program stop berbentuk seminar, ceramah, untuk memberi kesedaran kepada pelajar, kepada ibu bapa dan juga kepada komuniti. Kerana fokus Wadah adalah memberi kesedaran kepada komuniti dan juga pelajar, ibu bapa, guru-guru dan sebagainya. Kita tidak sangat fokus kepada remaja itu sendiri, bukan kerana kita tidak menganggap remaja itu tidak penting, tetapi kita ada program-program lain yang memang fokus kepada remaja. Seumpamanya program yang telah dilaksanakan oleh ABIM yang dipanggil sebagai Dermaga, Diriku Permata Berharga. Ini adalah program yang memberi kesedaran juga dan memupuk konsep menyayangi diri. Sayangi diri, menjaga kehormatan diri, dan perkara-perkara sebegitulah. Bila remaja ni sendiri yakin tentang diri dia, dia jaga kehormatan diri dan dia menyayangi diri dia, dia tidak akan membenarkan diri dia dibuat sesuka hati. Dia boleh menjaga kehormatan diri dia, dan bagaimana antara tips-tips yang dia ajar juga bagaimana menolak, bagaimana nak mengatakan tidak sekiranya diajak ataupun digoda ke apa dan sebagainya. Jadi perkara-perkara sebegitu telah disentuh dalam program dermaga misal kata. Jadi stop kita fokuskan kepada ibu bapa dan komuniti. Kerana ibu bapa dan komuniti pun penting. Ramai ibu bapa tidak tahu bahawa gadget ataupun teknologi yang diberikan kepada anak-anak tu boleh menyebabkan ataupun boleh membawa ataupun boleh mendedahkan anak-anak kepada perkara-perkara yang tidak elok, pornografi ni. Ya. Kadang-kadang ibu bapa bagi telefon pada anak-anak. Anak dah mengamuk-mengamuk, bagilah telefon sekejap. Nampak anak tengok kartun. Tapi tak perasan yang kartun tu rupanya kartun yang berunsur lucah. Ada kartun yang elok, saya tidak kata semua, tapi kadang-kadang itu. Yang misal kata kartun-kartun yang katakan kalau kita tengok kartun Crayon Shin-chan sendiri, ada unsur lucah di situ. Kartun Doraemon, malah kartun Upin Ipin yang sedihnya. Tapi saya tidak mengatakan yang original ya. Yang original Upin Ipin sangat bagus. Saya suka, saya memang suka anak-anak saya tengok.
Ya, tetapi ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang telah memanipulasikan, mengeksploitasi populariti Upin Ipin ni, misal kata, untuk membuat video-video kartun yang berunsurkan lucah sebegini. Ini amat membimbangkan kita. Jadi anak-anak, misal kata kalau anak kita buka YouTube, tengok video Upin Ipin, contohlah Upin Ipin episod 1, Upin Ipin episod 2, cerita pasal buah durian ke apa ke. Biasa kan di YouTube ada suggested videos di tepi itu, dan ada dia akan suggest video episod 3 pula, episod berapa, episod Upin Ipin, dan ada kemungkinan video-video yang tak berkenaan ni, yang berbentuk lucah ni akan terselit di celah-celah orang kata apa, video-video yang dicadangkan tu. Dan ini kita tak perasan. Kalau anak-anak tengok, dia pula curious, apa ni, dia pun klik di situ, dan dia sedang menonton tanpa kita sedari, sebab selama ni kita duk ingat dia tengok Upin Ipin, misal kata begitu. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita kena kawal. Kita sebagai ibu bapa kena kawal itu. Satu lagi, kalau kita tengok pun statistik yang pernah dikeluarkan sebelum ni pun, 75% kanak-kanak berumur 10 hingga 17 tahun yang pernah terdedah dengan bahan lucah, sama ada secara tidak sengaja ataupun sengaja, dan majoritinya sebenarnya terdedah kepada bahan lucah tanpa sengaja. Kerana di internet kadang-kadang benda tu dia pop up keluar, tiba-tiba je keluar, duk melayari satu-satu internet, tiba-tiba keluar pop up yang berunsur lucah ni. Dengan perkembangan pesat sebenarnya teknologi ni, pornografi ni mudah dicapai di mana-mana. Itu yang membimbangkan kita. Dengan internet yang ada ni, di mana-mana saja, dan bila-bila masa, dan ianya sangat banyak bahan pornografi ni, kerana ia adalah satu industri. Stop ni memfokuskan kepada ibu bapa dan komuniti. Kali ni kita tak boleh dah beranggapan bahawa tak apalah, saya jaga anak saya, anak orang lain biarlah, pandai-pandailah dia jaga. Dalam sekarang ni kan kita tengok, kalau kita ada parent, jangan jaga tepi kain sendiri, jangan jaga tepi kain orang. Nampak orang sebelah rumah pun, anak orang sebelah rumah pun buat sesuatu yang nampak pelik pun, kita fikir biarlah, bukan anak aku. Mungkin ada yang fikir gitu, ataupun ada yang cuba menegur tetapi tidak boleh diterima oleh pihak yang satu lagi. Jadi di sini kita kena ada collective responsibility ataupun tanggungjawab bersama dalam komuniti dan sesama ibu bapa. Kita memang ada trainer, kita memang buat TOT ataupun training of trainers untuk semua, dan wakil-wakil daripada seluruh negara di negeri, dan memang penceramah-penceramah kita akan kongsikan tips-tips begini. Ini sebahagian daripada kita punya modul. Modul kita, kandungan stop tu, pertama sekali kita memberi senario semasa, macam yang saya sebut tadilah, anak mengandung luar nikah lah, gejala seks bebas lah, sumbang mahram dan sebagainya. Itu senario. Kerana kita perlu buka mata, kita perlu sedar. Kadang-kadang ibu bapa ni ataupun komuniti ataupun masyarakat kita kadang merasakan bahawa alah, benda tu berlaku pada anak orang lain, bukan pada anak kita. Untuk menimbulkan kesedaran, kemudian kita berikan statistik, dan kemudian kita ceritakan juga tentang ketagihan pornografi, apa yang menyebabkan ianya berlaku ketagihan, kesan-kesan dan sebagainya, dan kemudian kita kongsikan panduan dan tips kepada ibu bapa. Tips yang blok satu, yang blok lah nak apalah semua tu. Ada tak kaunseling untuk mereka-mereka yang dah terjebak? Baik. Untuk apa yang saya cerita tadi tu semua adalah untuk kita kata menimbulkan kesedaran, sehingga semua orang boleh tahu kenapa benda ni perlu disekat. Tapi pada masa yang sama, kita tahu ada juga yang telah terjebak, yang telah ketagihan pornografi ni. Maka kita, orang kata apa, ada yang menghubungi kita selepas kita memberikan ceramah tu, ada yang menghubungi untuk mengatakan bahawa mereka dah ketagihan dan sebagainya. Dan untuk ini kami ada juga team of counsellors, ada kaunselor yang bertauliah yang kita rujuk kepada kaunselor bertauliah untuk mengatasi, orang kata apa, membantu mereka ini.
dan sekiranya perlu mungkin akan dirujuk oleh kaunselor ni kepada pihak-pihak yang lebih berautoriti lah untuk kes begini. Kita dah ada undang-undang yang mana orang kata apa, boleh mendakwa mereka yang memiliki bahan lucah, sama ada memiliki dalam telefon ataupun memiliki di rumah ke dan sebagainya. Antara cadangan kita mengumpul juga tanda tangan untuk petition, dan masih dalam proses lagi juga. Kita target untuk mengumpul 1 juta tanda tangan petition supaya kita mahukan bahan-bahan pornografi di internet ni disekat. Kalau ada negara yang boleh menyekatnya, kenapa Malaysia tak boleh buat?